inspirasi, inforia, Islami, semuanya diikim. عن أنس بن مالك رضي الله عنه روي ثلاث منجيات خشية الله تعالى في السر والعلانية والعدل في الرضا والغضب والقصد في الفقر والغنى وثلاث مهلكات هوى متبع والشح مطاع وإعجاب المرء بنفسه. Maksudnya, 3 perkara yang menyelamatkan takut kepada Allah Ta'ala, sama ada dalam sembunyi atau terang-terangan, adil ketika reda dan marah, dan berjimat cermat ketika miskin dan kaya. Manakala 3 perkara yang membinasakan, hawa nafsu yang diikuti, orang yang kedekut yang ditaati, dan seseorang yang merasa ujub dengan dirinya sendiri. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Miri 104.0 FM. Bila kita bercerita tentang mencintai diri sendiri ni, dia adalah satu proses yang panjang dan rumit. Dan self love juga, mencintai diri ni juga, dia boleh mencipta kebahagiaan untuk kita. Kita akan rasa bebas dalam hidup ni. Kita tak sentiasa rasa dikongkong, diperhatikan. Hidup adalah medan ujian. Laluinya dengan positif dan temukan jalan penyelesaian. Berkongsi luahan hati dan permasalahan anda dalam rancangan Kemudi Hati bersama Tuan Haji Ikram Hussein, kaunselor berdaftar, setiap Jumaat minggu pertama dan ketiga 9 malam hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Anda kini sedang mendengar Ekspresi IKIM bersama Faiz Haji Osman. Terus bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jumaat pertemuan kita 9 malam untuk kita bawakan rancangan Kemudi Hati minggu pertama dan minggu ketiga setiap bulan untuk kita dengarkan bicara tentang isu-isu emosi, isu perasaan kita pada waktu ini, dan insyaAllah apa juga perbincangan, persoalan dan juga pengalaman anda boleh kongsi-kongsikan bersama-sama dengan kami. Dan insyaAllah pada malam ini tajuk yang bakal kita bawakan, saya teringat untuk kita kisahkan sebelum ini tentang overthinking, dan kali ini masih lagi berkaitan dengan perasaan kita, emosi kita, yang mana ada kaitan dengan takut dan juga fobia. Dan kita nak tahu apa ada pada takut dan apa ada pada fobia, dan apakah yang perlu kita lakukan kalau ada perasaan ini perlu ataupun tidak, adakah bagaimana untuk sama-sama kita atasinya. InsyaAllah kita akan bersama dalam Kemudi Hati kurang lebih sejam ini. Bicara kita bersama dengan kaunselor berdaftar kita Tuan Haji Ikram Hussein, dan pun bersama dengan kita dalam talian untuk kita dengarkan banyak lagi diskusi, banyak lagi perbincangan ilmu bersama-sama dengan kita. Assalamualaikum Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Haji? Sihat Alhamdulillah, insyaAllah. Haji, harapan juga sihat. Untuk kita bawakan kurang lebih sejam ini satu lagi topik yang amat penting untuk kita dengarkan. Mungkin ada setengah orang rasa kenapa perlu takut, tak payah nak takut-takut lah. Jadi ada juga yang terbawa-bawa perasaan ini. Adakah ini orang kata apa, perlu dalam hidup kita? Adakah boleh ke kalau nak takut ni sehingga ke tahap mana? Adakah perlu kita kawan sebagainya? InsyaAllah kita nak dengarkan kurang lebih sejam Kemudi Hati ini. Anda boleh terus menonton menerusi Facebook Live, menerusi YouTube Live dan juga siaran di radio macam biasa. Sampai ada memandu mungkin. Waktu ini tenang-tenang, pandu elok-elok, pandu berhati-hati, dan insyaAllah kita doakan keselamatan bersama. Dan Haji, kita nak mulakan bicara Kemudi Hati kita. Apa ada pada takut dan fobia, Haji?
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya muliakan penerbit dan juga DJ Haji Faiz Haji Osman, para guru-guru, para asatizah, para habaib, ibu ayah dan tuan-tuan perempuan yang bersabur dalam keluarga besar Kemudi Hati ini. Dan alhamdulillah kita panjatkan rasa kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat dan perhatikan suasana kita dalam berdepan dengan pandemik ni, kita makin dapat menerima, kan? Dan pelbagai perkara tu secara perlahan demi perlahan, kan? Dia menjadi lumrah dalam kehidupan, dan ini kita harapkan dan kita berdoa mudah-mudahan jadi 100% normal dalam hidup kita ni, insya-Allah, kan? Dan dia perlukan kerjasama semua pihak, kan? Jadi kita perlu menjadi orang yang menjadi penenang pada keadaan, kan? Bukan kita menjerit-jerit, kan, dalam apa sahajalah platform, kan? Tapi akhirnya menambah ketakutan, kan? Menambahkan pemikiran-pemikiran yang tidak rasional di kalangan masyarakat tanpa ada jalan penyelesaian. Dan ini yang kita sama-sama kena perhati. Menegur tidak salah, tapi yang menjadi masalah bila hilang adab dan akhlaknya, kan? Kita mengajak orang berbuat satu perkara yang dengan menimbulkan ketakutan, dan akhirnya masyarakat menjadi hilang tumpuan dan tujuan, kan? Hilang hormat dan sebagainya. Jadi berbalik kepada tajuk kita pada malam ini berkaitan dengan rasa takut ni, kita kena faham takkan Allah bagi perasaan takut ni dengan sia-sia, kan? Sebab Allah kenal kita, kan? Dan kalau kita lihat balik aja, takut ni akhirnya dia mendatangkan satu khasyah, kan? Rasa, ataupun dia ada rasa khawatir, dia ada rasa ketakutan. Dan khasyah ni yang akhirnya dia membawa kepada ketaatan, kan? Kita diingatkan kenapa kita perlu solat, kenapa kita perlu takut kepada Allah. Dan seseorang yang takut kepada Allah ni, kita nampak kehidupannya lebih terarah. Sedangkan kalau dikaitkan ketakutan pada negativiti tu negatif, kan? Dan rasa takut ni kita buatkan kita lebih kenal, kan? Kita nak kahwin, kita takut pasangan kita ni macam mana, kaki dera ke, kaki bawang ke, tak masak ke, bangun tidur lewat ke. So kita kaji dia, kan? Kita buat apa ni, research, kan? Kita meresearch, nak kenal hati budi pasangan berdasarkan kepada ketakutan. Dua. Kemudian apa kita sedar, dengan khasyah ni lah, dan ketakutan ni lah, dia bawakan kita untuk kenal pada apa yang kita takutkan itu, dan supaya hati kita lebih tenteram. Dan kita perhatikan bagaimana firman Allah yang kita selalu baca ni, insya-Allah, dan nak dekat Ramadan, kan? Dalam surah Al-A'la, kan, kita baca Fadzakir in nafa'ati zikra, sayadzakuru man yasha wa yatajannabu al-ashqa allazi yasla an-nar al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka. Oleh sebab itu, berikanlah peringatan, kerana peringatan itu bermanfaat. Orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran, dan orang-orang yang celaka, yakni kafir, akan menjauhinya. Itu orang-orang yang masuk api neraka yang besar, dan ini adalah satu peringatan. Dalam tu jelas, Allah cerita tentang ketakutan. Tuan-tuan perempuan yang dimuliakan dan dikasihi sekalian, yang tadi Haji ada maklum, barangkali Haji pada malam ni ibu-ibu ayah dalam perjalanan, kan, dalam yalah, menikmati waktu bersama ahli keluarga dalam cuti sekolah ni. Ya, betul. Dan mungkin kita dah rasa boleh terima suasana dan keadaan. Cuma pelihara dirilah dengan SOP dan dengan sebagainya. Jadi insya-Allah kita boleh teruskan kehidupan perlahan demi perlahan. Setiap orang kena ada keinginan, melakukan sesuatu perkara yang akhirnya memulihkan, mendamaikan, bukan menambahkan lagi ketakutan. Tuan-tuan, bayangkan kalaulah kita tak ada ketakutan, kita tak akan mampu nak jaga diri kita sendiri daripada pelbagai ancaman. Kita memandu, kita khawatir, kita takut melanggar orang lain, maka kita akan berhati-hati dan mengikut Allahumma Muhammad, had laju yang ditetapkan. Kemudian kalau ketakutan ini, dia akan menimbulkan tindak balas dari sudut fizikal, kemudian dari sudut emosi, ya? Sebab kita tahu
ada bahaya yang menanti kalau kita tak berhati-hati. Dan ini pun kalau kita tengok daripada zaman manusia berevolusi lagi, kalau kita tengok coretan lukisan dekat dinding-dinding gua misalnya kan, ada gambaran ancaman daripada binatang buas. Kemudian manusia zaman purba mempertahankan dengan senjata-senjata. Jadi memang dia tak lari daripada ketakutan dalam hidup kita. Dan maknanya daripada zaman nenek moyang lagi, lelaki ke ataupun perempuan ke, memang sentiasa akan berhadapan dengan hidup ataupun mati, situasi yang sama, iaitu berbalik kepada ketakutan. Dan hari ini kalau kita lihat, kita berhadapan dengan kalau nak public speaking, nak berjumpa dengan orang ramai, ada timbul nervous yang disebabkan takut. Ada setengah orang dia tak boleh nampak labah-labah. Kalau dalam bilik air tu menjerit. Kalau duduk kat apartmen tu sampai kena telefon 911, 999, itu kat US kan. Sebab apa? Ingatkan penderaan ke apa, rupa-rupanya bila bomba masuk disebabkan spider, disebabkan labah, dan ada macam-macam. Dan ini tak perlu kita perkecilkan. Apalah takut labah-labah, apalah takut lipas, apalah fobia dengan getah dan sebagainya. Jangan. Sebab kita punya cara penerimaan berbeza dengan orang lain, kan? Sebab ramai orang yang berhadapan dengan ketakutan, fobia ni, mereka ada nervous dia sendiri, kan? Ada setengah kita Haji sangat nervous kalau nak naik flight. Kalau Haji Faiz dah macam naik kereta sendiri kan, flight ni dah biasa kan. Tapi ada setengah orang tu Haji, dia tak boleh, sakit perut lah bila dalam. Sebab tu kena kata nampak kadang-kadang ada situasi yang dia buat perangai dalam flight kan, berhasil daripada ketakutan dan fobia kan, disebabkan ketinggian dan sebagainya. Dan ini ancaman-ancaman yang berlaku dalam kehidupan. Jadi insya-Allah selepas ini kita akan pergi lebih lagi apa antara sebab seseorang ketakutan, dan juga kenapa ada setengah orang sangat fobia dalam perkara-perkara tertentu, dan apa pula peranan kita untuk membantu mereka. Allahu'alam. InsyaAllah kembali selepas ini dalam Kemudian Hati, kita nak bawakan apa ada pada takut dan fobia. Kita nak belajar sama-sama. Macam Haji sebut tadi, kita jangan meremehkan orang punya perasaan takut. Itu real, perasaan takutnya itu. Sebab kita sendiri pun ada rasa takut yang kadang-kadang kita tak boleh bendung pun ketakutan itu. Jadi kita nak tahu jugalah bagaimana selepas ini untuk kita belajar sama-sama nak mengatasi masalah itu dan kenapa punca sebenarnya takut itu mungkin terbau-bau dalam hidup kita. Kembali selepas ini, anda boleh terus menonton dekat Facebook dan juga YouTube untuk Kemudian Hati, apa ada pada takut dan fobia. Kembali seketika nanti, anda terus dengarkan IKIM Inspirasi Inforia Islami. Ya Allah, bantulah kami ya Allah untuk bukakan pintu taubat untuk kami ya Allah. Kami sesungguhnya tidak mampu membuat kebaikan. Kami tidak mampu untuk berhenti daripada buat dosa kecuali mendapat taufik dan juga hidayah daripada-Mu ya Allah. Rupanya Allah melihat apa yang terlintas dalam hati kita. Allah bukan lihat apa yang kita lafazkan. Itu kan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsadikum wala amwalikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat zahir kamu, rupa paras kamu, apa yang kamu lafaz dan sebagainya. Tetapi apa yang Allah lihat adalah hati kamu ketika kamu melafazkan istighfar tersebut. Subhanallah. Pelihara diri, didik hati, tarbiyah usah berhenti. Terus dengarkan IKIM menerusi perkongsian tarbiyah setiap hari Jumaat pada pukul 10 pagi. Tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Zuhur akhir waktu supaya dapat asar awal waktu. Na'udzubillah min zalik. Berapa tahun kita nak kerja? Kalau daripada 18 tahun lepas SPM sampai pension 60 tahun, Isnin hingga Jumaat kita bekerja setiap hari, hanya alasannya banyak kerja tadi sibuk. Sayang make up, sedih sangat alasan-alasan macam ni. Lalu timbullah zosar. Siapa yang mencipta semua ni? Allah tidak pernah mengizinkan kita demikian. Jangan sampai Allah murka pada kita. Lepas tu bertanya-tanya kenapa doa kita tidak dimakbulkan oleh Allah. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM Inspirasi Inforia Islami.
Terus ikuti siaran kami di IKIM Inspirasi. Info Islami bertemankan saya Faiz Haji Osman untuk Kemudi Hati. Kita bersama dengan Tuan Haji Ikram Hussein, kaunselor berdaftar kita untuk kita belajar sama-sama pada kali ini berkaitan dengan satu tajuk yang amat penting untuk kita bicarakan tentang apa ada pada takut dan fobia. Kita nak kena belajar hari ini. Kalau kita baca, kalau kita buat sedikit kajian dan sebagainya, ada pelbagai jenis fobia. Takut pada tinggi, takut pada burung. Saya ada je kawan yang memang saya tak tahu, saya sampai nak bagi hadiah surprise pun dia rasa itu adalah burung dan dia memang jerit, dia memang takut sebab waktu tu memang kita tak tahu adakah itu real ataupun kenapa nak kena takut pada burung sehingga kami memang tak boleh lalu pada tempat yang memang burung berlega-lega. Jadi perkara itu bila kita amati real dan mungkin ada setengahnya terjadi kerana ada event-event terdahulu yang jadi dalam hidup dia sehingga mereka terbawa-bawa perasaan takut itu. Jadi kita nak belajar sama-sama pada malam ini apa ada pada takut dan juga fobia, insyaAllah untuk kita damaikan hati kita, damai dan tenteramkan jiwa kita dan belajar terima kepelbagaian yang ada dalam hidup kita bermasyarakat ni Haji. InsyaAllah kita nak belajar lagi Haji, silakan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terima kasih Haji Faiz, tuan perempuan ibu ayah yang saya muliakan. Dalam hidup kita ni, di kalangan kita yang dewasa ni ada 60% yang mengakui bahawa mereka ada ketakutan secara spesifik kepada satu perkara. Dan ini kajian-kajian dari sudut psikologi yang dah ditunjukkan. Dan ini berkait dengan isu genetik terhadap ketakutan. Sebab itulah ada yang kita ni cara dibesarkan tu disebabkan kepercayaan lampau. Kalau kamu keluar rumah, kamu jumpa kucing hitam lintas, nanti mayat akan naik, mayat akan hidup balik, kan? Kemudian dan ada setengah keadaan tu sebagaimana Haji katakan, fobia tu disebabkan dengan pengalaman lampau yang tak diatasi, kan? Mungkin dia ada terkejut dengan ular, dia terkejut dengan laba-laba, dengan ketinggian, dengan air, kan? Dan saya ingat dulu ada satu kes yang sangat unik. Dia tak mandi, kan? Tak mandi sebab dia sangat takut dengan air, kan? Dia hanya lap badan dengan tuala basah sahaja, kan? Itu pun susah nak dia buat sebab dia masih berkaitan dengan air, kan? Dan dia hidup dalam keadaan begitu selama 15 tahun, kan? Sampai tak boleh nak bekerja, tak boleh nak moving forward dalam kehidupan. Dan ini perkara-perkara yang macam-macam yang dihadapi dia lalui. Dan sebab itulah bila seseorang ada spesifik fobia, saya tegaskan sekali lagi, jangan kita menjadikan itu buruh sanda, kan? Dan ini adalah perkara yang sangat salah, bahkan dia akan menyebabkan ketakutan tu berkembang lagi. Ada setengah tu sampai tahap kritikal menyebutkan sahaja nama benda ataupun binatang ataupun perkara dah boleh buatkan dia sampai tidak sedarkan diri, kan? Dia boleh menangis terisak-isak hanya menyebut saja, kan? Sebab itu kalau kita anggap itu sebagai hiburan, itu salah, kan? Pada saya itu adalah satu tindakan yang kurang beradab lah, kan? Dengan kita menjadikan ketakutan, fobia orang sebagai satu mainan, kan? Jadi dan kalau tu pun perasan, kita tengok kan bayi, kan? Ataupun kanak-kanak ni, dia bila dia lahir tu ada tempoh tertentu yang dia tak kisah sesiapa saja boleh pegang dia, kan? Biasanya dia akan tunjukkan ketakutan tu ataupun sebab dia dah kenal, kan? Mata dia dah makin terang, makin jelas, dia dah rasa, kan? Orang yang paling signifikan yang selalu sentuh, pegang dia, dan dia akan menunjukkan kurang rasa takut kepada orang yang kerap, orang luar yang kerap bertemu dengan parents dia, ibu ayah dia. Jadi kalau tuan-puan perasan, lihat, subhanallah, memang Allah jadikan ketakutan ni memang sebahagian daripada emosi yang ada dalam diri kita, dan dia membentuk satu perkara yang sebenarnya sebagai pertahanan dalaman kita, kan? Sebab tu kalau setengah orang bila dia baca ayat-ayat Allah berkaitan dengan solat, sabar, aurat dan sebagainya, kalau dia timbul rasa takut, jadi dia tak akan melakukan satu perkara yang dia tahu
akan merosakkan diri dia nanti dekat akhirat nanti, kan. Dan tuan-tuan pun yang saya muliakan, saya kasih sekalian, ada setengah tu fobianya tentang haiwan, kan. Dia banyak nama dia. Kalau ada yang tadi kita sebut spider, kan, arachnophobia. Kalau benda-benda serangga tu dia panggil insectophobia. Dia ada nama dia. Dan kalau ini kalau yang paling banyak adalah contoh maafkan saya, ular, kan, ataupun cicak. Dia panggil sebagai herpetophobia. Jadi ada macam-macam nama, kan, yang ketakutan ni. Dan insya-Allah ia boleh diatasi, ya, dengan terapi-terapi tertentu. Dan ada setengah tu dia takut dengan persekitaran, kan. Mungkin dia sudut tinggi, ini jelas, kan, acrophobia, kan, yang kita selalu kata Allahumma salli Muhammad, kalau panjat tempat tinggi bahasa kita apa? Gayat je. Gayat, kan. Dan inilah kalau kita tak atasi, dia mungkin akan jadi lebih teruk, kan. Ada setengah tu dia sangat takut dengan bunyi guruh, dentuman. Dan mungkin dulu dia ada pengalaman, misalnya berlaku dentuman, berlaku satu insiden yang signifikan. Contoh saja, barangkali bila berlaku petir, disambar kilat, kena kat pokok jatuh atas barang yang dia sangat sayang, kan? Dan itu tak boleh, dan berlaku atas depan mata dia dalam keadaan yang sangat terkejut, kan. Dan mungkin ketakutan ketinggian tadi berlaku disebabkan mungkin ada perkara-perkara yang dia nampak, kan. Contohnya, saya ada dulu satu kes, dia nampak orang baling kucing daripada satu tempat yang tinggi, kan. Sehingga kan dia tak boleh pergi ke tempat-tempat yang tinggi. Dan ini ada dia punya penyebab, kan, tuan-puan. Ada orang dia takut dengan hemofobia, kan, dengan darah. Maafkan saya, ada juga kes-kes kita yang takut, kan, untuk disuntik badannya dengan vaksin dan sebagainya kerana dia ketakutan dari sudut darah itu tadi, kan. Kemudian ketakutan itu pula dikembangkan pula dengan pelbagai kefahaman-kefahaman yang tak jelas, kan, dengan tukuk tambah dan sebagainya. Dan ini ada juga yang takut dengan jarum, kan. Susah nak sebut ni, typhanophobia, kan, yang dia takut dengan jarum, kan. Dan ketakutan ni adalah satu perkara yang sangat dan kita ada, kan, perkara-perkara ni yang kita mungkin kalau kita terbayang, cuma yang membezakan kita adalah daya kita mengawal. Ada setengah tadi dia takut dalam nak bercakap, public speaking depan orang ramai, kan, glossophobia. Dia macam rasa orang mematikan dia, orang menilai dia, kan. Dan ini dan kalau tuan-puan masih ingat ataupun pernah nampak, ada setengah tu dia nak naik elevator, kan. Yang elevator tu dia step kiri, step kanan, kan, langkah kanan, langkah kiri, lalas dia tak naik, kan. Orang lain dah tunggu, kan. Jadi ini adalah ketakutan, kan, yang kita sendiri perlu bertoleransi dengan ketakutan tersebut, kan. Dan ada pula yang sangat takut dalam tempat yang tertutup, claustrophobia. Dia boleh juga berkaitan dengan tempat yang gelap, kan. Sebab tu ada setengah orang dia tidur, dia buka lampu 24 jam, kan, dalam rumah. Dia tak nak gelap, dia tak nak rasa ruang yang ada dalam rumah tu macam sempit. Dan fobia ni, tuan-puan, saya katakan dia ada kaitan dengan kehidupan kita masa kanak-kanak, kan, dan juga ketika mana kita masuk alam remaja. Ini sebab itulah kalau jumpa para terapis, clinical psychologist, kan, kalau sebelah tu dia akan melihat dari sudut-sudut ini, kan, dan dapatkan kenapa, kan, apa peristiwa yang pernah dilalui, yang pernah dialami zaman kanak-kanak dan remaja dulu, sehingga menjadi begitu. Dan untuk pengetahuan tuan-puan juga, kita perlu faham, kan, dalam ketakutan ni dia kena ada dan ramai juga Haji sebenarnya yang sangat takut dengan public speaking, kan. Ni maafkan saya, dia sebagai satu perkara yang biasa, kan, untuk saya temui para klien yang saya cakap dia susah
nak bercakap depan orang. Dia cuma boleh bercakap depan 3 orang sahaja. Kalau lebih daripada 3, dia spesifik. Dia akan takut. Dia akan jadi macam kerisauan. Dan ini akhirnya dia akan membawa kepada anxiety, kan? Kepada kebimbangan, sebab dia risau dengan pelbagai tanggapan dia, kan? Dan dia rasa tak berlayak bercakap. Dia rasa macam dia bukan orang yang berkeahlian, sedangkan atas kertas dan pengalamannya dia memang dah layak untuk itu. Tapi disebabkan dia tak dapat nak mengatasi dia punya state of performance yang sepatutnya dilakukan. Dan ini contohlah yang saya nak beritahu tuan-puan, sebab kebanyakan ada rasa takut dengan public speaking ni, kan? Dia rasa sangat fobia bila orang minta dia menyampaikan sesuatu, sama ada dia berada dalam posisi sebagai ketua ataupun siapa-siapa sahaja, kan? Dan antara cara paling mudah tuan-puan untuk public speaking dululah, kan? Persediaan, ya, persediaan. Dan tak salah, kan? Kita tulis, kan? Kita nak mulakan dengan membaca pun tak ada masalah. Tak ada siapa pun kata itu salah. Dan kalau ada pun kata apa ni baca, tak apa, let go, kan? Sekurang-kurangnya tuan-puan buat je preparation, tulis, kan? Tulis saya Muhammad Nur Ikram Yusin ingin menyampaikan, tak apa, kan? Mula-mula saya nak kongsi sikit lah pengalaman. Saya ingat lagi dulu, dan bila tahun 2013 saja, kan, kita dengan rancangan remaja. Kita dulu remaja, kan? Kita Alhamdulillah sekarang masih remaja. Saya je. Ingat lagi first time nak masuk konti tu tuan-puan. Saya memang ada rasa risau, kan, dengan nak berkongsi dalam konti. Kemudian yang tak tahu apa yang berlaku dalam suasana itu, siapa pendengar, kan. Bila saya buat research sikit, Masya Allah, Radio Hakim didengari oleh semua latar belakang usia, kan, tak kira peringkat dan sebagainya. Jadi perdebaran tu tadi Haji, kan, kalau ingat balik, kan. Jadi apa saya buat, saya prepare, bersiap, kan. Saya tulis apa yang saya nak sampaikan. Kalau saya masih ingat lagi Haji, masa saya kat dalam konti tu, saya ingat berkertas, masa tu kertas, banyak kertas, kan, berlapik-lapik kertas. Kita susun pertanyaan daripada Haji, kita plan, kan, supaya ini persediaan tuan-puan, kan. Jadi okey. Dan subhanallah, bila melihat balik masa lampau dan sehingga ke saat ini, Masya Allah, saya dah dapat dah rentak tu macam mana, kan. Jadi dia bermula dengan persiapan, dan kemudian latihan. Latihan tu termasuk dengan amali, kan. Saya terus bercakap, Masya Allah. Kemudian kena ada yang ketiga, kena ada sokongan. Saya tanya macam pandangan Haji Faiz lepas habis, Haji apa lagi yang patut ditambah. Saya tanya pandangan Kak Emas, DJ Nazri masa tu, DJ Syafiq. Jadi subhanallah, ini support yang akan membentuk kita punya kekuatan dalaman, tuan-puan. Sebab itu jangan rasa bersendirian dan memilih untuk bersendirian. Jadi cari kekuatan yang ada, learning, jadi orang yang belajar, sentiasa sedia untuk belajar. Teguran okey, saya pernah dapat teguran, kan, kalau secara online tu, kan, dapat, subhanallah, kan, orang tegur kenapa asyik kan, real life, kan. Jadi subhanallah, saya baiki, jadi ini learning process yang kena ada. Dan antara benda yang selalu saya kata, kena juga kita biasakan untuk jadi orang yang tenang, kawal suasana. Bila dah tegak-gagap, okey, ambil masa, kan. Senyap kejap, susun balik ayat. Dan ini yang paling mustahak, yang kelima adalah percaya diri, yakin pada diri, kan. Tuan-puan boleh lakukan, tuan-puan boleh take a step forward, kan, dalam melakukan satu perkara, kan. Jadi dan yang terakhir sekali adalah niat, kan. Apa yang sebenarnya nak kita sampaikan, untuk tujuan apa, adakah proses perpindahan maklumat, ilmu pada orang lain, adakah itu sebagai satu kaedah untuk, maafkan saya kalau niatnya tak baik, nak menunjuk-nunjuk misalnya, dia pasti akan ada kesukaran dan kesusahan.
Okey, jadi ini antara kaedah untuk public speaking ni, sebab ni ramai sangat yang tanya tentang macam mana nak atasi isu public speaking. Bahkan maksud public speaking ni saya nak luaskan dari sudut kadang-kadang dia nak bercampur gaul dengan ahli keluarga yang ramai, kan? Kalau synchronize dengan apa yang pernah kita bincangkan 2 minggu yang lepas tentang overthinking. Dia ada ahli keluarga yang ramai, kan? Macam mana nak cara bercakap, macam mana nak memotong, nak masuk dalam berbual, kan? Sampai tak macam tu. Apa 1, 2, 3, kan? Jangan risau, kan, tuan-tuan. Ini perkara yang boleh kita belajar dengan proses pergaulan, kan? Dan kita pula utamakan yang paling baiknya adalah adab, kan? Cara mana nak bercakap dengan orang lebih berusia, kan? Jadi ini benda-benda yang kalau saya sempatlah nak menjawab persoalan-persoalan yang telah ditanya oleh para pendengar kita. Allahuakbar. Saya terima kasih Haji untuk bicara kita berkaitan dengan takut dan fobia ini. InsyaAllah kembali selepas ini banyak lagi yang bakal kita kupas, banyak lagi yang kita akan bicarakan tentang takut dan juga fobia. Dan mungkin saya nak tanya jugalah Haji, saya sendirilah pengalaman saya sebelum ini memang ada rasa takut dan sekarang masih lagi takut kepada extreme game, macam nak naik roller coaster yang tinggi-tinggi, yang pusing dia sampai tak tahu berapa kelajuan, berapa darjah pusingnya. Tapi ada satu ketika saya rasa kalau saya tak atasi takut itu, sebab itu adalah takut yang saya tak pernah rasai, saya sekadar membayangkan perasaan takut itu sebab ia tinggi, ia bahaya dan sebagainya. Tapi saya atasi dengan saya rasa kalau saya tak cuba, saya tak tahu kenapa saya takut, adakah ia betul-betul membahaya. So saya cuba dan realitinya memang saya takut. Jadi kita tak tahu juga adakah perkara macam tu perlu kita buat, terutamanya melibatkan benda-benda yang kita rasa bahaya dan sebagainya lah. Adakah wajar, sebab kita nak tahu real ke tidak takut itu, fobia itu nyata ataupun tidak. Kembali selepas ini dalam diskusi kemudian hati kita. Jadi anda jangan ke mana-mana, terus dengarkan IKIM Inspirasi Inforia Islami. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Permohonan adalah dipelawa daripada warga negara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi jawatan penolong pegawai teknologi maklumat grade FA 29 di Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Calon-calon hendaklah berumur tidak kurang daripada 23 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan dan telah lengkap 2 dos vaksin COVID-19. Memiliki sijil dalam bidang teknologi maklumat atau pemprosesan data atau diploma dalam bidang sains komputer atau teknologi maklumat yang diiktiraf oleh IKIM, Politeknik Tempatan atau Pengajian Tempatan atau yang setaraf dengannya. Keutamaan akan diberikan kepada calon-calon yang mempunyai pengalaman bekerja dan berkemahiran di dalam bidang rangkaian dan keselamatan ICT. Penolong pegawai teknologi maklumat membantu pegawai teknologi maklumat mengawal selia dan menyelenggara peralatan dan sistem berkaitan akses rangkaian dan keselamatan ICT IKIM dan tugas-tugas lain yang berkaitan. Kemukakan permohonan anda kepada Unit Modal Instan Institut Kefahaman Islam Malaysia atau hubungi 03-6204-6374. Tarikh tutup permohonan sebelum atau pada 11 Mac 2022. Tawaran istimewa kepada agensi-agensi pelancongan di Malaysia. Kini Radio IKIM mengadakan promosi package travel dalam tempoh terhad. Jom rancakkan kembali perniagaan anda dan rebut peluang ini. Khas buat 25 syarikat yang terawal, percuma slot bual bicara. Menarik kan? Ingin buat tempahan? Boleh, hubungilah kami sekarang 017-345-2564 atau 012-686-9236. Tarikh tutup permohonan iklan pada 16 hari bulan setiap bulan. Assalamualaikum, saya Tok Ki daripada PPIM. Pernah tak nak bersedekah tapi takut kena scam? Ni Tok Ki nak kongsi. Sumbangan.com ada lebih 700 kempen dari pelbagai agensi yang diiktiraf. Pusat Wakaf Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan pun ada di Sumbangan.com. Alhamdulillah, melalui Sumbangan.com, PPIM berjaya kumpul banyak dana. Terima kasih para penyumbang. Jom bersama Tok Ki bersedekah, berwakaf dan bayar zakat di Sumbangan.com. Sumbangan.com, platform saham akhirat kita. Mahukan pelbagai informasi terkini? Teruskan bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Terus dengarkan siaran kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Kemudian hati kita bawakan pada waktu ini bersama dengan Tuan Haji Ikram Hussein, kaunselor berdaftar kita, dan saya Faiz sejak teman-teman anda. Kurang lebih sejam ini dan insyaAllah banyak dah kita belajar tentang
fobia, tentang takut dan apa ada pada takut dan juga fobia ini yang perlu kita pelajari. Haji, mungkin kita nak sambung lagi bicara kita takut dan juga fobia ini. Sedikitlah je tentang apa yang saya perjelaskan. Isu saya sendirilah berkaitan dengan takut yang saya rasa saya nak atasi takut itu. So saya laluinya juga dengan saya pun tak tahu berapa sukarnya saya sehinggakan kawan saya terpaksa berdalih game ni memang bukan roller coaster and everything. Saya pun masuk dan sebetulnya memang roller coaster, cuma dalam gelap, back forward pula tu bergeraknya. Jadi saya tak tahu. So memang saya keluar tu memang okay, that's it, saya takkan ulang lagi dah. So saya dah tahu takut itu memang takut yang nyata. So adakah perkara macam tu boleh ke Haji kalau kita nak buat, kita nak ukur sebenarnya takut kita macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Saya tersenyum bukan apa tuan, sebab saya terbayangkan apa yang Haji sebut tu kan, dalam keadaan kita nak melawan rasa ketakutan tu sangat bagus, sangat bagus. Dan saya tersenyum juga mengingatkan saya masa usia di 15 tahun saya pernah naik satu roller coaster kat satu tempat. Okey. Saya rasa itu adalah kenapa saya siap tanya kenapalah aku buat benda ni. Okay. Saya apa saja ayat hafazan saya hafaz semua, baca semua. Saya kata tak apalah kalau dia takdirkan pengakhiran hidup aku ke tahap macam tu. Dan percaya tak tuan-puan, sehingga ke sekarang walaupun ada kekosongan pada roller coaster ke, maknanya saya boleh naik kalau saya pilih nak naik. Saya tak pernah naik dah. Kan? Masa tu saya dengan adik-beradik saya yang jerit-jerit, saya tengok sampai 3 kali dia naik. Kan? Saya sekali tu je saya rasa dah macam apa dah. Maknanya tu normal. Maknanya saya tahu dekat mana saya punya tahap tu. Okey, itu okey. Dan subhanallah, yang kedua, perasan tak kita bila masa kita remaja, tadi saya cerita macam mana baby kan, umur 8 bulan 12 bulan baru dia akan bentuk ketakutan tu sebab dia makin kenal orang. Sama juga macam kita punya proses kedewasaan kita kan, kematangan ni panggil kematangan. Dari kalau sama kita remaja kanak-kanak, kita boleh mandi sungai, tak kisahlah buaya ke, lintah ke, ular ke, tak kisah. Dan kita boleh tangkap ikan laga dalam longkang, kan, tak kisahlah dalam tu ada benda-benda berbisa ke apa kan. Kita panjat pokok, buat macam Tarzan, terjun sana terjun sini kan, patah, kita buat balik benda tu. Tapi bila dah masuk proses alam kedewasaan, perkara-perkara tu kita duduk sambil mengimbau memori lepas kan. Kita rasa indah, tapi nak mengulang balik kita dah fikir 3 ke 4 kali. Dan inilah sebenarnya proses kematangan yang dalam hidup kita. Kita tahu dekat mana limitasi yang kita ada, dan kita tahu kesan dan akibat kalau kita lakukan perkara-perkara tersebut, yang maksud keselamatan, kan, kesihatan. Jadi subhanallah, nampak tak, bermula dengan ketakutan, dan ketakutan jugalah akan membentuk kematangan kita dan tanpa kita sedar. Jadi untuk tuan-puan, saya katakan cumalah saya tak bukan ahlinya untuk cerita dari sudut hukum dan sebagainya. Cuma perkara-perkara yang kita rasa bukan darurat kan, nak naik nak baji jumping ke, terjun daripada tempat tinggi. Ini permasalahan mungkin dari sudut fiqh yang mungkin kita boleh tanyakan pada guru-guru kita kan. Tapi yang saya percaya, saya faham, kita kena elakkan diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang mungkin boleh mendatangkan kesan risiko terhadap diri kita. Dan contoh paling nyata juga tuan-puan, kita bawa kereta dengan laju. Tak boleh, saya minat ni bawa kereta laju. Okey, tak apa, minat, tapi apa yang akan berlaku kan bila satu perkara berlaku kan. Kita boleh nak buat ekspektasi kan, keselamatan kita, orang lain, dan kita akan menyukarkan, susahkan orang lain kan. Kita boleh mendatangkan risiko bahaya kepada orang lain dan diri kita sendiri. Ini perkara-perkara yang kita kena ambil cakna dalam kita nak buat pertimbangan dalam melakukan sesuatu perkara.
Wallahu a'lam Haji. Terima kasih Haji untuk kita punya diskusi berkaitan dengan takut dan fobia ini. Apa juga ketakutan dan juga fobia yang anda rasai, yang anda lalui saat ini. Kita harap ianya tidak menjejaskan kualiti hidup kita, kerja-kerja buat kita hari ini. InsyaAllah banyak lagi yang kita nak belajar, kita nak berehat selepas ini. Dan Haji, kenapa kita perlu bergerak dari satu tahap takut yang mungkin kita bimbang, ialah macam kita sebut tadi, kita perlu hormat, kita perlu raikan perasaan orang tentang takut yang mereka lalui. Tapi adakah perlu kita bergerak ke arah sesuatu kalau takut yang kita buat itu akhirnya akan menjejaskan kualiti hidup kita? Ada setengah orang memang takut sungguh nak bawa kereta, tapi at one time mungkin dalam keadaan terpaksa kita kena berada dalam suasana itu. Bagaimana kita nak berhadapan dan bagaimana kita nak buat persiapan untuk sama-sama kita dapat atasi takut itu dan akhirnya dapat memudahkan kehidupan kita, dapat kita teruskan kehidupan kita seperti biasa, insyaAllah, agar kita tidak dihantui belenggu fobia dan juga takut yang melampau. Kembali selepas ini dalam Kebudi Hati kita. Jadi jangan ke mana-mana, kembali seketika nanti di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bayangkan anda mempunyai rumah sebesar alam di syurga kelak. Subhanallah, indah bukan? Marilah kita memberi sumbangan dan membina Masjid Baitur Rahman Alam Sari Kajang untuk pahala yang berterusan. Menyumbanglah di www.baiturrahman.my sekarang. Saya ulang, www.baiturrahman.my. Sah dah solat? Dah, Mak. Apa, Sah? Tadi bukan main lawa lagi dengan lipstiknya, dengan foundationnya. Dah bersih saya cuci, Mak. Apa, Sah? Cepatnya. Jangan buat main-main lah. Tak sah wuduk nanti. Mak, Sah kan pakai Nuraisa. Nuraisa ni kan kosmetik mesra wuduk. Senang nak bersihkan dan nak tanggalkan. Apa, Sah? Nuraisa lah, Mak. Nuraisa. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Perlis, Kedah dan Langkawi 89.0 FM. Terima kasih atas perhatian anda. Pastinya masih lagi teman-temankan saya Faiz Sejuk Semua untuk Kebudi Hati bersama dengan Tuan Haji Ikram Hussein. Kaunselor berdaftar kita bawakan tajuk fobia, tajuk takut. Dah banyak yang kita belajar tadi. Semoga dapat kita ambil perhatian bersama. Dan apa pun pengalaman anda, mungkin anda boleh kongsikan pengalaman anda dekat Facebook dan juga YouTube. Bagaimana anda mengatasi rasa takut, rasa fobia. Semua orang takut. Untuk saat sekarang ni memang ramai yang masih lagi takut, masih lagi bimbang. Cuma apa yang perlu kita fahami, apa yang perlu kita pelajari, kita berdikit-dikit lah bergerak ke arah kehidupan endemik kita ini dalam masa yang sama, sebab ada banyak perkara yang perlu kita lakukan di luar, yang perlu kita ialah berjumpa dengan masyarakat, berada dalam kelompok masyarakat. Sebab itu adalah kehidupan kita seperti biasa yang sebelum kita wujudnya pandemik ini, dan akhirnya kita nak masuk ke fasa endemik. Jadi perkara itu pun kalau ada rasa bimbang tu perlu takut yang melampau-lampau sehingga menjejaskan hidup kita, perlu kita elakkan mungkin. InsyaAllah kita nak bersama dengan Haji bagaimana, adakah perlu untuk kita bergerak dari ketakutan yang terlalu sangat sehingga khawatir akan merosakkan kita, akan memusnahkan kehidupan kita. Adakah perlu perkara ini, Haji? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bagus yang apa yang Haji kongsikan tadi kan, dan ini pun perkara yang kita sama-sama sedang lalui kan. Ada orang, setengah orang dia kebimbangan, kerisauan, ketakutan tu sehingga dia tak boleh nak buat sesuatu perkara yang boleh mendatangkan kebaikan pada diri kan. Dia terkurung kan, dia rasa semua perkara yang ada di sekitaran tu adalah ancaman. Dan perasan atau tak tuan-puan, bila kita ditimpa satu ketakutan yang sangat dahsyat kan, ancaman tersebut adalah ancaman yang lebih teruk. Tadi kita tak nak memandu kereta walaupun kita mampu, tapi dengan fikiran yang macam-macam kita tak boleh nak bawa. Kita yang mungkin bukan pelari 100 meter terlaju dekat peringkat kawasan kejiranan rumah kita, tapi bila diancam dengan maafkan saya, anjing liar kan, yang menyalak, kita berlari begitu laju, tinggalkan. Memang kalau ikutkan masa tu mungkin manusia terpantas dekat sedar speed pun, Haji. Tak sedar kan tu. Dan itu dipanggil sebagai subconscious mind. Dan makin tinggi ancaman,
kita akan menjadi ataupun membuat tindakan yang lebih bersifat hero, tanpa kita sedar. Jadi ini subhanallah antara perkara-perkara positif yang ada pada ketakutan, yang perlu kita muhasabah dalam keadaan tenang, jangan beremosi, nak mengambil tindakan, nak bercakap dan nak memperbetulkan sehingga kita merendah-rendahkan orang lain, kan, mengutuk, mengeji dan menghina. Sebab ini ketakutan yang akhirnya menghasilkan perbuatan yang sangat negatif. Dia bukan pada orang yang kita kata tu, tapi pada diri kita sendiri, dan dia akan makan diri. Sebab itu saya katakan menjadi ataupun berada dalam keadaan yang ketakutan ni, dia boleh jadi perkara yang buruk, yang sebagaimana saya katakan tadi, tetapi dia boleh jadi perkara yang baik kalau kita mampu atasi. Dan kalau perempuan terperangkap dalam keadaan yang takut, kan, ataupun tak tahu nak buat apa, kan, nak mula daripada mana, ini ancaman-ancaman yang memang nyata, kan. Tapi bila berlakunya sesuatu perkara yang mengancam diri, macam contoh anak-anak kita bermain, kan, dekat tepi pantai, kemudian ditolak dan ditarik oleh ombak. Waktu tu dah tak terfikir dah boleh berenang ke tak boleh berenang, kita akan cepat untuk ambil tangan anak tu. Jadi sebab itu saya katakan kat sini, dalam situasi begini perlu untuk kita faham mengawal situasi dan suasana. Ramai tak dekat luar sana bila dia lakukan pemeriksaan kesihatan, tiba-tiba didapati keputusannya adalah mengalami tahap kesihatan yang sangat serius. Contoh serangan jantung, kan? Dan apa yang berlaku, kan? Kita mulalah baca statistik, kan? Kesan akibat kematian disebabkan jantung, kan? Kita mula jaga diet, mula nak bersenam, mula nak pergi basikal, semua kalau boleh satu hari tu nak turunkan semua kolesterol, kalori, kan? Dia bermula daripada apa? Ketakutan tadi, kan? Jadi ini yang akan membuatkan kita faham, takut ni bukan sebab untuk kita jadi orang yang sangat negatif dan tidak boleh melakukan sesuatu perkara kerana ketakutan yang sangat melampau dalam hidup, kan? Dan ingat tak bagaimana kisah Nabi Zakaria, kan? Yang Nabi Zakaria doa apa? Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin, kan, ketika Nabi Zakaria berasa risau untuk mungkin dia tak ada waris, kan, baginda tak ada waris, dan baginda berdoa kepada Allah, kan, supaya memperkenalkan doanya. Jadi ini antara perkara juga yang boleh kita lakukan dengan rasa harap dan cemas, kan, kita raghbah, kita rahbah, tapi kita khusyuk, kita tadaruk, merendahkan diri kita dan berdoa kepada Allah. Dan hasilnya dia akan ada penghasilan yang baik, kan? Sebab ketakutan ni bila dia bangun dengan rasa harap, rasa raghbah, dengan rasa rahbah, dengan rasa takut, dia akan mendatangkan kesan dalam diri dengan lebih baik. Kalau kita perhatikan tuan-puan, banyak kali kalau kita baca surah Fatihah dalam sekurang-kurangnya 17 kali, kan, dalam seharian, kan, dalam apa yang Allah firmankan Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kalau kita nampak dan lihat, kita perhati, muhasabah, ini nak tunjukkan tentang ibadah kita ni dilakukan atas dasar harap, raghbah. Kemudian Allah firmankan lagi Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Dan ini menunjukkan ibadah dimulai dengan rasa cemas, rasa takut kepada Allah, kan? Bukan jangan spin pula, kan? Kalau orientalis dia spin pula, tengok mereka beribadah dengan rasa takut. Tidak, takut kita kepada Allah bukan menjauhkan kita dengan Allah, tapi menghampirkan kita dengan Allah. Ini kena faham, kan? Jadi ibadah ni memang dibangunkan atas dua unsur itu, kan? Harap dan cemas dan takut kepada Allah. Jadi tuan-puan, saudara-saudari yang saya muliakan, yang saya sendiri dan kita semua mengharapkan kita insya-Allah mendapat taufik
daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita lihat dan perhati macam mana para alim ulama dahulu kan sangat takut imannya akan hilang. Dia punya rasa takut tu kan, kita tengok kisah Sufyan Ats-Tsauri kan, bila dia menemui ajal dia kan, dekat seorang sahabat bernama Abdul Rahman, saya tak ingat kan bin apa kan. Dan Sufyan ketika tu dirasakan kematian dia tu sangat-sangat teruk kan, sangat teruk, sangat sakit. Dan dia menangis dan terisak-isak. Kemudian seorang berkata kepada beliau, wahai Abu Abdullah, kan, itu nama kunyah Sufyan Ats-Tsauri. Saya lihat kau tak banyak dosa pun kan? Kemudian kenapa kau nak menangis-nangis kan? Kemudian Sufyan ambil segenggam tanah, dia kata betul kan? Kalau ikutkan aku, dosa aku ni lebih ringan daripada tanah, tapi aku takut sekiranya tiba-tiba iman aku ni berbalik kan? Jadi orang yang tak beriman sebelum datang kematian kan? Jadi tengok para salafun soleh, kehidupan mereka tuan-puan, takut itu bukan bawakan mereka menjauh daripada kehidupan beragama kan, tak solat kan. Sebab dia kata, aku solat pun aku takut juga, masalah aku tak selesai, aku tetap takut jumpa orang ramai, aku tetap takut nak public speaking depan orang, tidak kan? Tapi bahkan sehingga kesaat kematian tu dia beranggapan dengan ketakutan itu mendekatkan dia lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi buat perempuan yang saya muliakan, saya kasih sekalian, ini adalah satu proses pembelajaran kan? Bila kita baca kisah-kisah para salafun yang soleh kan, orang-orang soleh, kisah para anbiya kan? Para nabi dan rasul yang diuji dengan pelbagai rasa cemas, rasa takut dan sebagainya, tapi itu tidak menyebabkan mereka lari daripada jalan sunnatullah yang sedang kita lalui. Allahu a'lam. Saya terima kasih Haji untuk kesempatan kita bawakan bicara apa ada pada takut dan fobia. Banyak yang dah kita pelajari, yang Haji sentuh tadi ujung, agar takut kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala akhirnya mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak menjarakkan kita, dan takut dalam kehidupan kita agar tidak melampau-lampau sehingga menjejaskan kehidupan harian kita. Ada kualiti-kualiti hidup kita yang tak boleh kita raikan dalam hidup hari ini. InsyaAllah sama-samalah kita bendung, sama-samalah kita atasi. Dan macam Haji sebut tadi, banyak step yang perlu kita buat. Persediaannya, bagaimana kita perlu ada rangka untuk setiap satu perkara yang kita takut itu kita atasi baik-baik. Dan insyaAllah kita doa semoga Allah pelihara kita sentiasa dalam kebaikan dan dijauhkan kita daripada perkara-perkara yang mungkin kita bimbang, kita takut yang bersangatan, insyaAllah agar tenang dan selesalah jiwa kita. InsyaAllah Haji, terima kasih banyak untuk kesempatan kita bicara dalam Kemudi Hati kita kali ini berkaitan dengan takut dan juga fobia. Ada kesempatan banyak lagi yang kita nak bicarakan tentang isu emosi, isu perasaan kita menerusi Kemudi Hati. Berjumpa 2 minggu dari sekarang Haji, insyaAllah. Semoga terus diberikan kesihatan, dapat bersama-sama dengan kita insyaAllah. Ada kesempatan kita jumpa lagi Haji. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat anda terus ikuti kami pastinya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Ekspresikan malam anda dengan alunan seleksi muzik pilihan dan pelbagai rancangan membina jiwa. Mari dengarkan Ekspresi 8 malam hingga 12 malam bersama Faiz Haji Osman, berkongsi rancangan inspirasi lirik, bicara adab, kabar orang muda, legasi, kemuliaan Al-Mustafa, Yasin Malam Jumaat, Kemudi Hati, Forum Bicara Ad-Din dan Carta Ekspresi. Pasti sentiasa menyajikan yang terbaik untuk anda. IKIM Inspirasi Inforia Islami. Terjalan
syukur itu dia menstabilkan emosi kita, menenteramkan jiwa kita, dia melapangkan dada kita, melapangkan hati kita. Bahkan bukan itu sahaja, tetapi juga dia menambah keimanan kita apabila disebut. Apabila diperakukan di dalam hati, apabila dipertontonkan bentuk syukur itu dalam bentuk tindakan, kelakuan, ibadat, kerja, kehidupan sehari-hari, dia juga meningkatkan daya potensi diri, tapi dia membangunkan daya potensi dalam diri seseorang itu kalau dia injek syukur dalam hati dia. Inspirasi, Inforia, Islam, semuanya di IKIM. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تساءب أحدكم فليمسك على فيه فإن الشيطان يدخل. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang daripada kamu menguap,